Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Yang Berusaha Tuan Pengetua, guru-guru penolong kanan, ketua-ketua bidang, rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Program Psikopendidikan Modul Kesejahteraan Psikologi warga KPM. Tajuk kita pada petang ini adalah kebimbangan resah yang memudaratkan. Izinkan saya menerangkan maksud kebimbangan. Kebimbangan adalah reaksi minda dan tubuh terhadap situasi tertekan, berbahaya atau situasi tidak biasa. Contohnya, situasi guru-guru di sekolah kita sekarang ke arah pelaksanaan pentadsiran pertengahan tahun dalam talian sekarang ni. Kemudian dengan keadaan pelaksanaan PDPR sejak bulan Mei lepas yang menyaksikan keadaan pelajar-pelajar tidak masuk PDPR dan isu keciciran pelajar. Baiklah, semuanya ini akhirnya melahirkan rasa tidak selesa, rasa kesusahan ataupun ketakutan yang kita alami. Dan sebelum peristiwa terjadi, sebelum peristiwa itu terjadi. Dan kalau kita lihat tahap kegelisahan, sebenarnya terbagi kepada dua. Tahap kegelisahan jangka pendek dan tahap kegelisahan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kita dapat lihat kegelisahan atau kerisauan dapat menolong kita sentiasa berwaspada, sentiasa peka dan sikit sebanyak mendapat satu motivasi ataupun dorongan untuk kita menyiapkan kerja kita, untuk kita menyudahkan kerja buat kita. Tetapi apabila
kegelisahan ini atau kebimbangan ini mencapai satu tahap jangka panjang, ya, biasanya seseorang individu tu akan menderita, ya. Dia akan keluar daripada keadaan normal, keadaan biasa, dan akhirnya dia akan mendatangkan kesan kelemahan-kelemahan yang terbagi kepada 3, ya. Itulah yang pertama adalah anxiety disorder, ya. Anxiety disorder bermaksud gangguan kebimbangan ataupun gangguan kegelisahan yang dicirikan oleh ciri umum ketakutan yang berlebihan. Yang ini ketakutan yang tak dapat dikawal. Kita mengalaminya secara berlebihan. Dari segi apa? Dari segi tingkah laku dan dari segi dari segi tingkah laku dan juga dari segi emosi. Dari segi emosi kita. Dia memberi kesan negatif lah di situ. Baik, yang kedua ialah obsessive compulsive disorder. Ini merupakan satu kesan jangka panjang. Kesan jangka panjang. Yang ini dia melibatkan tabiat. Gangguan obsesif kompulsif dicirikan oleh pemikiran obsesif dan mengganggu. Misalnya, selalu rasa bimbang untuk bersih, selalu bimbang tentang ukuran badan, kemudian mencuci tangan berulang kali, membuat senaman berulang kali secara berlebihan, melampau. Ini biasanya kesan kepada pemikiran kita. Kesan kepada pemikiran seseorang. Dan yang ketiga, trauma dan stressor related disorders. Yang ini berkaitan dengan kecemasan ataupun pengalaman trauma yang disebabkan oleh kematian yang tidak dijangka. Macam sekarang ni musim COVID, kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Banyak kematian yang berlaku yang tidak dijangka oleh ahli keluarga. Kemudian kemalangan kereta. Bila kita tak jangka ni, kita takut lah. Kita dengar COVID-19 aja kita dah mula bimbang, kita mula stres, tertekan. Kemalangan kereta, kejadian-kejadian kesan daripada peperangan, daripada serangan seksual atau tekanan daripada perpisahan, ceraian dan sebagainya. Ini menerbitkan rasa trauma. Baiklah, punca kebimbangan. Ada 6 punca kebimbangan. Yang pertama berpunca daripada comorbidity. Yang ini kehadiran lebih daripada satu gangguan. Artinya ada berbagai gangguan lah yang menyebabkan kebimbangan. Ada kerisauan kepada merebaknya wabak penyakit. Macam sekarang ni, kemudian ditambah pula ada penyakit-penyakit lain. Nanti ada penyakit diabetes, ada pula penyakit kardiovaskular, ada penyakit kanser lagi, penyakit-penyakit berjangkit oleh virus lain pula, demensia dan berbagai-bagai lagi lah. Yang akhirnya menyebabkan gangguan kepada mental kita. Yang akhirnya menyebabkan gangguan makan, minum kita. Kita kurang berselera untuk makan. Kemudian gangguan kegelisahan. Kita rasa bimbang, kita rasa tak selesa. Kita rasa keadaan tak tenang. Dan juga akhirnya ada yang mencuba pengambilan bahan-bahan terlarang. Itu dah masuk pada penyalahgunaan bahan lah tu. Biasanya kaum remaja yang suka menggunakan alat-alat untuk menenangkan fikiran macam gam, menghidu gam. Ada yang mencuba bahan-bahan terlarang sebagainya. Baik, yang kedua genetik. Genetik adalah satu faktor risiko daripada keturunan kita. Ia berisiko dalam semua jenis kebimbangan. Ini biasanya menyebabkan keturunan seseorang individu lah. Daripada sebelah ayah atau mak dia, nenek dia. Baik, yang ketiga persekitaran. Persekitaran ini biasanya dialami dan akhirnya berkembang. Akhirnya
berkembang dan peristiwa itu impact kepada kebimbangan tadi. Khususnya menyebabkan pelajar, remaja atau kanak-kanak. Dari segi mereka ni mengalami kesulitan. Kesulitan untuk macam sekarang ni, persekitaran kita menggunakan alat-alat gadget ataupun menggunakan telefon pintar, PC sebagainya, ataupun menggunakan saluran internet. Kesulitan mendapatkan channel internet ni, talian internet, menyebabkan pelajar-pelajar ni tertekan, bimbang, dari segi emosi mesti tertekan lagi, dengan data lah sebagainya, ataupun keluarga yang berpisah, ataupun disebabkan oleh penyakit dasarkan COVID-19 sekarang ni kan. Ayah atau mak dia kena COVID-19, kena bawa ke hospital, bawa ke klinik, pergi ke pusat kuarantin. Ini semua memberi kesan kepada kebimbangan, meningkatnya risiko menyalahkan kebimbangan di kalangan pelajar dan termasuk ahli keluarga yang lain. Okey, kesihatan. Kesihatan ni sama ada kesihatan kepada diri kita sendiri atau kesihatan kepada orang lain. Kesihatan pada diri sendiri melibatkan kesihatan yang meningkatkan risiko gangguan kebimbangan tadi. Misalnya kita ada kesihatan dari segi macam ada sakit-sakit yang bahaya, yang kritikal, berkait dengan darah kita ke, kanser ke, ataupun ada kesihatan yang berkait dengan mental kita. Ini semua menjerumus ataupun meningkatkan risiko gangguan kebimbangan. Ataupun kita memikirkan atau menjaga orang lain yang sakit. Contohnya ahli keluarga sendiri ataupun orang-orang tua, mak ayah kita, orang yang tersayang. Ini juga boleh meningkatkan faktor kebimbangan. Okey. Baik, gaya hidup. Gaya hidup yang terikat dengan penggunaan tembakau ni. Misalnya merokok lah dan sebagainya. Ataupun pengambilan kafein yang berlebihan. Itu juga dapat meningkatkan kegelisahan dan kebimbangan. Demografi dari segi pendidikan, dari segi warga negara, agama, jenis kerjaya, etnik. Kalau jenis kerjaya, misalnya kerjaya sebagai seorang ahli perniagaan. Sebagai seorang ahli perniagaan yang hidup dalam zaman pandemik macam ni sekarang. Kita tahu kedai tak boleh buka. Kemudian ada komitmen dengan bank. Kemudian ada masa perniagaan yang terhad. Tak dapat mencari pelanggan. Tak dapat membuat jualan. Ataupun terpaksa ada pekerja yang bekerja dengan industri, dengan kilang misalnya. Dicutikan. Kemudian mendapat separuh gaji. Kemudian ada juga pekerjaan lain yang terjejas, diberhentikan, terus kerana sektor tu tak dapat sambutan, macam sektor pelancongan sekarang ni, ramai terjejas, ramai telah diberhentikan kerja, kan? Ramai yang hilang peluang untuk membuat perniagaan. Ini semua menjejaskan kepada emosi ataupun mental kita yang menjerumus kepada keadaan bimbang tadi. Okay. Dan juga tahap pendidikan seseorang juga boleh mempengaruhi tahap kebimbangan. Mengikut kajiannya, tahap pendidikan yang semakin tinggi, maka semua bentuk kerisauan kebimbangan itu dapat diatasi. Khususnya orang yang mempunyai pendidikan latar belakang pendidikan agama. Lebih lagi persediaan mereka, persediaan mental. Dan juga mereka yang golongan-golongan yang mempunyai pendidikan peringkat ijazah tinggi, kurang berbanding mereka yang tak dapat pendidikan tinggi. Kadang-kadang bila kita tengok orang-orang yang mungkin persekolahan mereka tak begitu tinggi, ada masalah ataupun ada krisis, mereka cepat tertekan, mengambil jalan mudah. Macam dia di flat Taman Semarak tu, ada satu keluarga tu, perpisahan keluarga, perceraian.
isteri ni yang mempunyai 3 orang anak, berumur 26 tahun, mengambil, dia akan nekat ingin terjun, tapi dapat diselamatkan oleh jiran. Jadi ini satu contoh lah. Banyak contoh lain lagi. Jadi bagaimanakah untuk mencegah? Bagaimana untuk mencegahnya? Yang digariskan di sini ada 6. Yang pertama, kita relax lah. Cuba rehat, tenangkan fikiran. Mengambil masa untuk bertenang, muhasabah diri. Kemudian kita menunaikan solat sunat, mengaji, baca Al-Quran, berzikir, relaksasi. Cara orang Islam lah. Jadi kalau cara yang lain, boleh mendengar muzik yang menenangkan. Satu cara juga lah. Kemudian berfikiran positif, berfikiran optimistik. Kita mempunyai idea ataupun kita mempunyai sebuah fikiran bagaimana untuk menyelesaikan masalah ni. Membuat satu kerangka dan membuat satu statement, kenyataan. Kita tengok masalah kita yang mana, so kita plankan, kita petakan masalah kita tadi, dan kita tengok bagaimana alternatif yang paling terbaik untuk kita keluar daripada masalah. Kemudian mengamalkan pemakanan yang sihat, yang kurang minyak, mengamalkan pemakanan yang mempunyai berkhasiat, makan buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup, biasanya tidur selama 8 jam. 7 ke 8 jam tidur yang cukup. Bersenam, bersukan, beriadah, yang ringan-ringan, jangan tak boleh keluar rumah kan. Kita sukan atau berada dalam rumah saja. Rehat yang sempurna. Rehat yang sempurna. Dan kita kena ingat jugalah, kita dalam bertindak ni, kita perlu menjaga diri kita dahulu. Ini penting, kita menjaga diri kita dahulu supaya kita stabil, sihat, kita kuat, supaya kita dapat membantu orang lain. Khususnya guru lah. Jadi guru kena jaga diri dulu. Kena amalkan. Amalkan cara hidup yang betul dulu. Barulah kita dapat memberi perkhidmatan yang terbaik untuk orang lain, untuk anak murid, untuk ibu bapa, untuk masyarakat. Baiklah. Baik, kita terus pada pergi macam mana kita nak mengatasi. Macam mana kita nak atasi kebimbangan, ya. Yang pertama, kita mesti sedar kenal pasti punca. Kenal pasti punca atau pencetus yang menyebabkan berlaku kebimbangan tu. Bila kita kenal pasti punca dan pencetus, kita akan faham apa yang berlaku, apa yang sebenarnya berlaku dan bagaimana untuk mengatasi. Kemudian kita kena peka. Kita kena peka apakah strategi-strategi yang boleh kita jalankan, yang kita pilih untuk mengatasi kebimbangan tadi. Misalnya kita bekerja seharian, kita melayan BDR, membuat BDR, kita buat PDPR, dalam masa sama kita melayan keluarga. Ini situasi dalam keadaan sekarang lah, kawasan pandemik ni. Dan tentu kita merasa letih, betul tak? Kita rasa penat, gelisah. Dan seterusnya selepas ini, kita akan pastikan bahawa kita akan meluangkan masa untuk diri kita pula. Untuk diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita berehat, bersenam, membuat aktiviti yang seronok. Dan kena satu ingat, kita perlu menjaga diri kita dahulu. Kita perlu memperkuatkan diri kita dahulu. Barulah kita boleh menjaga dan kita boleh memberi perkhidmatan, berkhidmat pada orang lain, khususnya kepada anak-anak murid kita. InsyaAllah. Baik, yang keenam, membezakan di antara kerisauan dan kebimbangan.
Baik, kerisauan. Apa itu kerisauan? Kerisauan ialah reaksi normal pada suatu tekanan. Ada tekanan, ada stres, ada bekerja, maka kita akan rasa risau. Kan? Macam sekarang kita bekerja dalam keadaan norma baru. Kita ada pelajar. Kita ada anak murid kita dalam maya ni, dalam internet ni. Kita akan rasa tertekan kan. Sebab kita, ini keadaan tak biasa bagi kita. Itu normal. Kemudian dicetuskan oleh pencetus tekanan yang khusus. Ada yang khusus. Macam kita tak tahu macam mana kita nak handlekan Google Meet dengan berkesan. Macam mana kita nak tambah ni, nak tambah baik Google Meet ni dengan alat-alat bantu mengajar ataupun bahan-bahan yang terbaik. Mencari bahan-bahan yang sesuai. Itu lebih khusus lah. Kemudian boleh membantu atau memberi motivasi. Kerisauan boleh membantu atau memberi motivasi. Itu saya kata tadi sebagai pendorong atau sebagai sebagai reaksi. Reaksi ataupun sebagai sumber sesuatu yang boleh menolak kita untuk ke depan. Kemudian relaksasi membantu menghilangkan kerisauan. Kalau kerisauan kita boleh hilang dengan cara relaksasi. Sebab kerisauan ni biasa benda yang ringan sikit lah. Risau aja kan. Okey, kita tengok sebelah kanan, kebimbangan. Kebimbangan dia berlaku dengan tiba-tiba. Kadang kita tak sedar pun. Risau yang terlampau lama sangat tu menerbitkan rasa kebimbangan. Dan lebih-lebih lagi kalau dah berterusan 2 minggu. Macam sekarang ni dah berapa bulan? Bulan Mei, Jun, Julai, Ogos. Dah masuk bulan keempat. Kita tentu ada rasa kebimbangan sekarang ni. Dengan keadaan PDPR. PDPR, anak-anak pelajar ni ada yang tak pernah ditemui, tak pernah masuk, tak pernah call kita. Kita cari pun dia tak dapat dihubungi. Kan? Ada yang dengar cerita saja dia dah bekerja. Ada yang ada masalah peribadi. Jadi sebagai guru kita rasa bimbang. Dan hingga ada yang sehingga mengganggu urusan seharian kita. Apa dia? Bimbang urusan seharian tu macam kita dah tak boleh macam tak boleh dah burn out lah. Kita macam kita cuba bersendiri, tak mau jumpa orang, kemudian kita fikir bukan-bukan, kita tak dapat urus diri kita dengan baik lagi, selalu sakit, kan, badan tak sihat, dan selalu minda kita pun terganggu, kita rasa mood kita pun menurun, dia sampai mengganggu urusan seharian kita. Dan kita berasa mustahil untuk dirawat. Kita tak boleh dah. Kita tak boleh tengok TV pun tak boleh hilang stres, bimbang. Kita bersembang dengan anak-anak kita pun kita nak marah je. Dengan pasangan kita pun kita tak boleh sabar dah. Dan sebagainya. Jadi mustahil untuk dirawat, kita kena jumpa dengan pakar, kaunselor ke, psikiatris, psikologis, doktor. Mereka ni macam doktor tu kalau dia orang perawatan tu dia akan bagi obat untuk memberi kita tidur ataupun untuk bagi kita merawat, bagi kita tenang. Okey, apa yang kita rasa bila kita bimbang? Apa yang kita rasa? Yang pertama sekali, kita akan rasa sesak nafas, kan? Kita akan hilang selera makan. Nak makan pun dah tak berapa nak selera saat nak makan. Kita akan berpeluh, sakit kepala, pening kepala. Tekanan darah kita meningkat. Kita akan lebih suka menyendiri. Kita tak buat apa-apa tapi kita rasa macam cepat penat. Kita rasa macam tak larat. Bagaimana kita atasi kebimbangan ni? Kita kawal pernafasan. Nafas dengan betul. Fokus pada aktiviti harian. Cuba fokus. Selalu kita nak take note. Cuba kita dapat fokus. Kita buat senarai semak. Okay? Baik, terbuka. Kita cuba terbuka. Cuba kita kongsi perasaan kita dengan orang lain. Dengan pasangan kita ke, suami, isteri ke. Atau dengan kawan-kawan. Atau dengan adik-beradik. Atau dengan kalau masih ada keluarga, mak ayah kita.
kita boleh kongsi perasaan dengan mereka. Bersenam yang ringan dan memperlahankan rentak kerja. Kalau dalam Islam, dalam perangkatan Islam, kita boleh mengamalkan zikir, membaca Al-Quran, kita meningkatkan kualiti solat kita, membuat solat sunat, dan kita kena selalu dalam minda kita kena redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu berfikir bahawa dunia ini hanya tempat sementara, akhirat itu yang kekal abadi. Dunia ni pun biasanya kita selalu kebiasaan kita dunia ni berhadapan dengan kesakitan, kepayahan, kesulitan, biasa. Tak ada orang terlepas daripada kesulitan, kepayahan ni. Semua orang terkena. Semoga kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu